Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di Masjid Kampung Siglap? Betul ya masjidnya? Okey, betul. Takut tertukar masjid. Kan? Betul lah, Masjid Kampung Siglap pukul 3 Okey, Masjid Kampung Siglap semua okey? Macam mana? Dah bersedia untuk kita menyambung perbincangan kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa? Saya harap semuanya sudah bersedia lah kan? Baik, jadi kita pada hari ini kita akan bincang sedikit berkenaan dengan apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas, maknanya sambungan daripada apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas, sebab kita ada beberapa lagi perenggan yang masih lagi berada pada topik yang sama, dan mungkin jika sekiranya ada masa, saya akan masuk sedikit lah, kita akan sedikit kepada subtopik yang baru. Baik, begini muslimah, pada minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan apa? Tentang rahsia doa kan? Betul tak? Ingat lagi perbincangannya? Muka surat berapa? Jika kitab Ustazah, muka surat 32. Tak tahu di sana muka surat berapa? Di sini, dah macam kita piramli pula. Di sini muka surat 32. Di sana muka surat berapa? Kan? Yang penting di sini, yang penting di sini, cuba cari tajuk beberapa rahsia doa. Okey, beberapa rahsia doa. So, kita masih lagi dalam subtopik E. Beberapa rahsia doa. Pada minggu lepas, kita bincangkan berkenaan dengan beberapa situasi ataupun beberapa keadaan yang dijelaskan kepada kita menjadi penyebab terkabulnya doa seseorang. Daripada kisah-kisah yang kita dapati dalam Al-Quranul Karim, bahkan dalam hadis Nabi SAW itu sendiri. Ada beberapa kisah yang menunjukkan keadaan-keadaan yang juga disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam perenggannya yang pertama pada subtopik itu, berkenaan dengan orang yang terkabul doanya. Baik, mungkin kalau boleh Ustazah ulang kembali ya, apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas ialah pertama, ada tiga keadaan yang Ustazah jelaskan menurut ataupun kepada apa yang ada pada perenggan kita di sini, iaitu pertama sekali ialah berkenaan dengan di situ ada daripada Puan Som, kita merendah diri bila kita berdoa dan suara yang lembut, betul. Okey, tapi itu adalah poin kita yang kedua. Poin kita yang pertama apa dia? Siapa boleh type di situ jika sekiranya ada, dipersilakan. Apa yang Puan Som kongsikan itu tadi, dia adalah poin kita yang kedua. Apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Mungkin ada sesiapa di sini boleh nyatakan. Liza di situ ada Liza. Okay, Liza ingat lagi apa kita bincangkan pada minggu lepas? Poin kita yang pertama apa Liza? Jika Liza ingat. Gelabah. Tak sangka pula ya, belajar online pun kena tanya juga. Belajar online pun kena tanya juga. Aduh, hai Ustazah Sakinah ni. Okey, pertama, nak tunggu lambat lah orang nak tengok dia punya nota lagi kan? Tak apa. Begini,
Pertama, kita bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan pengharapan yang kita letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala bila ketika kita berada dalam keadaan yang terdesak, tersepit. Itu pertama sekali. Mereka yang berdoa dalam keadaan yang sedemikian, harapan mereka, tawakal mereka hanya pada Allah saja, bukan? Ada ke fikir benda yang lain? Tak. Kita bila dah terdesak, dah tersepit, kita fikir Allah sahaja. Ada tak kita fikir mak kita kat rumah? Tak selalunya. Kita doa apa kan? Macam minggu lepas saya berikan contoh. Kita kalau naik kapal terbang. Kapal terbang kita, bayangkan tengah-tengah dekat atas tu kan, dia bergerak, dia bergoyang. Ni apa tu? Tak apa kat luar. Dia bergerak, dia bergoyang dan sebagainya kan. Dah macam nak terjunam dah kapal terbang tu. Kita doa apa? Doa supaya Allah selamatkan keadaan kita pada masa itu. Kita mungkinlah kita dah mula mengucap, kita dah mula minta doa sambil dengan air mata yang mengalir dan sebagainya. Pada masa itu, pengharapan kita hanya kepada Allah semata-mata. Maka keadaan yang sedemikian membuatkan doa seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Pengharapannya, keadaannya itu tadi, hanya berharap kepada Allah sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita pergi kepada nidaan khafiyya ataupun tadarru'an wa khufya. Tadarru'an wa khufya. Berdoa dalam keadaan yang suara yang rendah dan juga jiwa yang rendah. Okey, berdoa dan suara yang rendah, suara yang lembut dan juga jiwa yang rendah. Sebagaimana siapa yang saya berikan contohnya pada minggu lepas, Nabi Zakaria. Okay, Nabi Zakaria. Dalam doanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di mana? Dalam surah Maryam pada ayat yang ketiga, Allah ceritakan keadaan Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Yang bila mana Zakaria dia berdoa kepada Tuhannya. Bagaimana keadaannya? Dengan suara yang lemah, lembut. Dengan suara yang lirih. Dengan suara yang benar-benar mengharap. Maka itu antara adab kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini muslimah, kita juga ada bincangkan berkenaan yang ketiga. Apa dia? Amal soleh kita. Kita gunakan amal soleh yang kita ada kan. Saya kira itu merupakan perbincangan kita yang terakhir pada minggu lepas. Kita menggunakan amal soleh yang kita ada. Yang mana amal soleh itu kita buat ikhlas kerana Allah. Tapi kita pun tak tahu ya, amal yang mana satu kita buat ikhlas kerana Allah. Jika benar ia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan amal ibadah itu sebagai ruang ataupun sebagai sesuatu yang untuk membantu kita ketika kita dalam keadaan yang susah dan ketika kita berdoa kepada Allah. Itu sebagaimana hadis yang telah Ustazah jelaskan pada minggu lepas. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berkenaan dengan siapa? 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kan, mereka berjalan, kemudian mereka pada masa itu hujan, lalu mereka berteduh dalam sebuah gua. Kemudian tiba-tiba batu jatuh menutupi pintu gua tersebut yang menyebabkan mereka tidak boleh keluar daripada gua itu. Jadi masing-masing berdoa dengan amal soleh masing-masing. Masih ingat lagi? InsyaAllah ingat. Okey, baik. Pertama, siapa lelakinya? Dia berdoa tentang amalan apa? Dia berbakti kepada kedua ibu bapanya. Kan, lelaki yang pertama. Lelaki yang kedua, dia meninggalkan zina. Lelaki yang ketiga, dia memberikan ataupun dia menunaikan hak pekerjanya. Yang mana ketiga-tiga mereka berdoa bagaimana? Ya Allah, jika sekiranya perbuatan itu ataupun apa yang kami lakukan, apa yang aku lakukan, ia adalah kerana Engkau, Ya Allah. Maka bantulah kami ataupun bukalah pintu gua ini.
Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan mereka berdasarkan amal soleh yang mereka lakukan. Itu adalah ketiga-tiga poin yang dah kita bincangkan pada minggu lepas sebagaimana yang terdapat pada perenggan kita yang pertama. Hari ini kita akan masuk kepada perenggan yang kedua. Okey, pada subtopik beberapa rahsia doa, muka surat 32. Baik, pada perenggan yang kedua dalam subtopik tersebut, dikatakan begini ya kepada kita, orang yang salah persepsi menyangka bahawa rahsia terkabulnya doa tadi ada pada lafaz ataupun kalimat doa yang digunakan. Ada beberapa orang yang tersalah faham. Okay, mereka ada persepsi ataupun ada kesalahfahaman ketika berdoa. Bagi mereka, kenapa doa orang itu terkabul ialah kerana ungkapan ataupun lafaz doa yang mereka gunakan. Contoh kita kata, kita dah bincangkan bukan pada sesi yang keberapa? 3 mungkin. Saya rasa 3 lah. Sama ada 2 ataupun 3. Kalau saya tak ingat apatah lagi anak murid. Okay. Pada sesi kedua ataupun ketiga, kita ada bincangkan doa-doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bila kita baca, potensinya untuk dikabulkan adalah besar. Antara doanya apa? Doa Nabi Yunus alaihissalam. Betul tak? Di muka surat berapa? So kalau kita lihat pada muka surat 27, ada di situ kan doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang mana Nabi kata apa? Sesungguhnya sesungguhnya tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Jadi kita pun guna doa ini untuk kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salah ke? Tak. Tak salah. Bahkan Nabi kata siapa yang berdoa dengan doa ini maka Allah akan kabulkan doanya. Sama juga kan dengan doa Ismullahil A'zam yang Nabi SAW kata apa? Sesiapa yang berdoa dengannya maka dia akan dikabulkan. Dan sesiapa yang meminta dengan doa itu maka dia akan diberi. Kalau pada buku Ustazah ada pada muka surat 23 doanya, iaitu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya sedemikian. Nabi kata apa? Itu adalah nama-nama Allah yang agung. Sesiapa yang berdoa dengannya, maka Allah akan kabulkan doanya. Sesiapa yang meminta dengannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri apa yang dia minta. Cuma persoalannya begini Muslimah. Dalam perenggan kita yang kedua pada poin yang E itu tadi, menyatakan bahawasanya ada antara kita yang tersilap faham. Bagi mereka, kita susah, okey, ini doa Nabi ajar, baca, settle. Begitu ke? Tidak, bukan begitu, kan? Imam Ibn Al-Qayyim berusaha untuk membetulkan persepsi kita yang salah itu tadi. Yang mana hanya sekadar menggunakan doa-doa itu tadi dengan tujuan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat kita, mengabulkan apa yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Tetapi, kan, dia jelaskan kepada kita begini. Orang yang salah persepsi menyangka bahawa rahsia Allah mengabulkan doa kita terletak pada lafaz kalimat doa. Okey, dia pun memakai lafaz itu, kita. Contoh tadi kan kita ambil la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ambil lafaz doa itu tadi, iaitu doa Nabi Yunus alaihissalam, lalu kita gunakan doa tersebut untuk berdoa kepada Allah. Jadi, Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Ketika dia menggunakan lafaz doa itu tadi
dengan tujuan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaannya. Sayangnya orang ini ataupun kita lah ya yang menggunakan doa-doa itu tadi, kita mengabaikan pelbagai perkara dan kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Kita abaikan pelbagai perkara dan situasi yang menyertai orang yang berdoa menggunakan kalimat itu tadi ataupun lafaz itu tadi. Kita lihat ya, situasi mereka yang berdoa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa mereka. Adakah mereka hanya berpada dengan memilih lafaz-lafaz yang Allah Subhanahu Wa yang Nabi SAW katakan ia merupakan lafaz yang Allah akan kabulkan? Sedangkan tadi, yang tadi Ustazah bincangkan kembali kan apa yang kita sebutkan ataupun apa yang dah kita bentangkan pada minggu lepas. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan doa seseorang dikabulkan oleh Allah. Ia bukan hanya semata-mata dengan lafaz doa yang kita gunakan. Lihat kepada keadaan kita, adakah pengharapan yang ada dalam diri kita itu benar-benar kita panjatkan kepada Allah? Kan? Pertama, harapan kita kepada Allah yang dalam keadaan terdesak, yang dalam keadaan tersepit, yang betul-betul dalam keadaan susah itu tadi, adakah benar pengharapan kita ini kita betul-betul panjatkan kepada Allah? Itu perlu kita muhasabahkan kembali. Kedua, bagaimana nada suara kita ketika kita berdoa kepada Allah? Bagaimana perasaan kita ketika berdoa kepada Allah? Adakah khufyah atau adakah tadarru'an wa khufyah? Sebagaimana yang terdapat pada surah mana yang minggu lepas, surah Al-An'am ayat 63 dan juga surah Al-A'raf pada ayat yang ke-55. Boleh rujuk kembali muslimah ayatnya. Jika lupa, saya kata jika lupa, rujuk kembali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita pada surah Al-An'am ayat 63 dan juga surah Al-A'raf ayat 55. Kan Allah kata kepada kita, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tapi kalau kita hanya sekadar mengambil lafaz itu tadi, kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian hati kita ketika kita berdoa tidak kita panjatkan sepenuhnya kepada Allah. Nada suara kita tidak sebagaimana yang Allah perintahkan, iaitu penuh pengharapan dengan suara yang rendah, jiwanya juga penuh merendah diri itu. Kemudian yang ketiga apa kita bincangkan berkenaan dengan kita tidak ada amal soleh yang kita buat untuk bantu kita. Sebab itu antara perkara yang pernah kita bincangkan ialah sebelum kita berdoa ialah kita bersedekah kan. Saya ingat lagi. Ada kan antara perkara yang kita bincangkan yang disarankan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya. Bersedekah sebelum kita berdoa kepada Allah, itu amal soleh muslimah. Amal soleh ni tak semestinya bersedekah. Kalau kita lihat kembali kepada hadis yang Nabi SAW jelaskan kepada kita, ada banyak amal soleh yang boleh kita laksanakan. Daripada kisah 3 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan daripada gua itu tadi, kita dapati bahawasanya amal soleh mereka itu pelbagai. Pertama, berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Selama ini, bagaimana kita dengan kedua ibu bapa kita? Ataupun bagaimana keadaan kita dengan salah seorang daripada kedua ibu bapa kita jika yang masih hidup sekarang ini hanya seorang sahaja? Bagaimana keadaan kita dengan mereka? Perhatikan, itu amal soleh muslimah. Kalau kita seorang isteri, bagaimana kita dengan suami kita? Sebab taat kepada suami, berbuat baik kepada suami juga adalah amal soleh kita muslimah. Kita didik anak kita, itu amal soleh. Dengan teman-teman kita yang di sekitar kita, dengan jiran tetangga kita, itu juga amal soleh. Bila kita laksanakan betul-betul ikhlas kerana Allah. Kalau kita pada hari ini mungkin, cuba kita fikir, amal soleh kita apa ya hari ini? Walaupun kita duduk di rumah, daripada pagi saya lepas subuh saya kat rumah, Ustazah tak buat apa pun, tak jumpa orang pun, betul? Tapi ada tak amal soleh yang kita buat? Bagi Ustazah pasti ada.
zikir kita kan lepas solat subuh tadi itu amal soleh. Walaupun solat kita yang 5 waktu itu sendiri sudah dipanggil sebagai amal soleh, tetapi di sana ada amal-amal soleh yang lain selain daripada solat 5 waktu kita, bukan? Yang kita panggil ia sebagai amal soleh yang mampu menjadi ruang ataupun perkara yang Allah gunakan ataupun kita gunakan sebagai pembantu untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna di sini muslimah, kita tidak berpada dengan lafaz ataupun kalimat doa yang kita gunakan ketika kita berdoa kepada Allah. Tetapi bagaimana keadaan diri kita ketika kita memanjatkan doa kita kepada Allah. Ingat tak lagi pada sesi-sesi yang lepas kita bincangkan berkenaan dengan apa? Ketika kita berdoa, bagaimana ataupun apa isi kandungan doa kita? Jika ia berkenaan dengan memutuskan silaturahim, adakah ia dibolehkan? Kemudian kita dah doa nak putuskan silaturahim kan? Ya Allah, ya Tuhanku, kau jauhkanlah laki aku daripada mak dia. Ni memutuskan silaturahim muslimah. Minta maaf saya ambil contoh sedemikian sebab nak bagi jelas. Dan kadang orang ni tak faham. So nak kena bagi faham begini, biar jelas. Kita pun doa, ya Allah, ya Tuhanku, minta-minta lah kan, buatlah laki aku ni jauh daripada mak dia. Ini memutuskan silaturahim. Kita pun doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Campur sekali dengan doa Nabi Yunus. Nak apa? Supaya Allah kabulkan doa kita. Boleh? Sudah tentu sekali jawapannya tidak. Kan? Kerana apa? Mengandungi perkara memutuskan silaturahim. Ataupun mengandungi perkara-perkara dosa. Contoh minta nombor ekor ke apa kan dekat pokok kan contoh. Ada ke muslimah buat? Mungkin ada lah kan. Kita ataupun perkara-perkara lain lah. Tak kena pula minta nombor ekor tu kan untuk orang perempuan. Mungkin ada lah tapi jarang lah kan. Kita doa benda-benda yang tak baik kan. Kita doa, ya Allah mudah-mudahan lah jatuh orang tua. Ni benda dosa muslimah. Kita doa untuk keburukan orang lain. Sebab tadi kita dah benci sangat, dah bengang sangat dengan mulut dia, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahanlah terpleset makcik tu kan menyampah betul aku dengan mulut laser dia. Itu boleh? Tak boleh muslimah. Doa sedemikian adalah doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Ustazah betul-betul Ustazah terpleset dia jatuh siap. Macam nangka busuk Ustazah dia jatuh. Itu dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan memang betul-betul tempat licin dah muslimah. Jangan nak anggap konon-konon doa kita ni macam wali pula tiba-tiba Allah kabulkan. Jangan perasan. Okey, jangan perasan. So kita lihat begini, dalam keadaan yang sedemikian, kita doa perkara-perkara dosa. Kita doa perkara-perkara yang boleh memutuskan silaturahim. Dan masih ingat lagi, itu hadisnya ada ya? Hadis riwayat siapa? Imam Al-Bukhari tak salah saya. Okey. Ada lagi yang Nabi sebutkan. Okey, yang Nabi sebutkan apa muslimah? Kita doa dalam keadaan yang tergesa-gesa. Jangan lupa tentang hal itu. Maknanya, apa maksud tergesa-gesa di sini? Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mal isti'jal. Sebab apa kata Nabi? Selama mana seseorang dia tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandungi dosa, dengan suatu doa yang mengandungi unsur untuk memutuskan silaturahim dan dia tidak dalam keadaan yang isti'jal, Nabi kata, Allah akan kabulkan doanya. Dan para sahabat tanya kepada Nabi, apakah ini maksudkan dengan isti'jal? Jadi Nabi kata apa? Orang itu bila dia berdoa dia kata apa? Qad da'autu. Aku dah berdoa dah. Banyak kali dah aku dah doa. Tapi aku tak nampak pun doa aku ni akan Allah kabulkan. Akhirnya Nabi kata apa? Dia tinggalkan doanya. Dia dah tak doa lagi daripada Allah sebagaimana yang dia minta. Itu dipanggil sebagai dalam keadaan yang tergesa-gesa. Bila seseorang dia dah tinggalkan doanya, walaupun doanya baik. Kan walaupun doanya baik. Kemudian doa yang tidak mengandungi unsur-unsur dua unsur tadi lah kan. Kemudian dia berhenti. Dah tak doa lagi. Nabi kata apa? Allah pun berhenti untuk meletakkan potensi dikabulkan doanya itu tadi. Maknanya begini muslimah, ia tetap berbalik pada diri kita juga ketika kita berdoa kepada Allah. Bukan hanya semata-mata dengan lafaz doa yang kita gunakan, tetapi kita ni bagaimana? Mungkin orang pula tiba-tiba persoalkan, habis Ustazah saya ni dah lama dah buat dosa. Bertahun-tahun saya buat dosa. Umur saya sampai 40 tahun saya buat dosa. Habis sekarang ni dah tak boleh doa lah. Bukan begitu maksud saya, jangan salah faham ya. Maksudnya begini, bila kita ni dah banyak buat dosa, bertaubatlah muslimah. Kemudian berdoa kepada Allah. Kan?
bila kita dengar tadi kan orang yang amal soleh, tunduk tawaduk kepada Allah, penuh mengharap kepada Allah, kemudian dia tidak tergesa-gesa, dia tidak mendoakan perkara yang berdosa, dia tidak berdoa tentang hal yang memutuskan silaturahim. Tapi kemudian bila kita dengar perkara itu tadi, yang saya sebutkan semua yang saya dah berikan dalilnya tadi itu kan, kalau tak sebut tadi pun dalilnya ada dalam perbincangan kita yang lepas, kesemua dalilnya sudah saya bentangkan pada perbincangan kita pada sesi yang lepas. Kita pun kata, Datuk macam mana ni saya ni nak doa ni? Saya tak pernah buat satu benda pun amal soleh ni. Datuk doa saya tak pakai lah. Kasar betul kita ni ya. Tengok. Dalam hal nak doa pun bukan main lagi. Anggap kita ni. Habis tak pakai lah doa saya. Tak bolehlah kata sedemikian. Kalau kita tahu keadaan kita tak sebagaimana adab dan syarat-syarat yang telah ditetapkan itu tadi. Bukankah baik, bukankah cantik kalau kita memperbaiki keadaan diri kita? Betul tak? Taubat kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya, tinggalkan semua perkara-perkara kemaksiatan, jadi hamba Allah yang taat, terus berdoa kepada Allah. Pada hari pertama kita dah taubat kepada Allah, kita dah tinggalkan semua perkara-perkara maksiat itu tadi, doa kepada Allah. Allah akan kabulkan doa kita. Jangan kita petikkan lagi, jangan kita sibuk-sibuk lagi tentang apa-apa perkara. Yang lepas-lepas ni tak payah sibukkan lagi. Yang penting ialah sekarang kita ni bagaimana. Dalam keadaan kita nak memperbaiki situasi doa kita. Dalam keadaan kita nak memperbaiki sesuatu yang kita panggil pengharapan kita kepada Allah itu tadi. Adakah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita juga? Okay, so ia bukan semata-mata kita ambil satu doa lalu kita baca. Oh, Ustaz Sakinah ajar kita banyak doa. Kita pun baca. Lepas tu tak kabul. Kan? Salahkan saya ke? Bukan saya yang bersalah dalam hal ini. So, kena lihat bagaimana keadaan diri kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita dah menepati kepada semua tu tadi? Sebab tu begini muslimah. Kalau kita lihat kepada perenggan kita yang di bawah itu, dia berikan kepada kita dengan satu perumpamaan. Satu analogi yang bagi saya tepat dan padat analoginya. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya ketika dia menjelaskan tentang situasi itu? Dia kata begini, peristiwa ini iaitu peristiwa ataupun kes kita ni cuma just ambil satu doa, kemudian kita doa, tapi kemudian kita tak betulkan diri kita, kan masih lagi buat maksiat, masih lagi mulut jahat, masih lagi sakitkan hati orang dan sebagainya, banyak lagi masih lagi hati kita dengki, kan? Tapi kita nak sesuatu daripada Allah. Betul tak? Kita nak sesuatu daripada Allah. Kita cuma just ambil saja doa tadi. Yang kita baca, oh doa ni kabul lah, aku nak sesuatu, kita nak minta kepada Allah. Kita baca doa itu. Dia umpama begini muslimah. Imam Ibn Qayyim kata begini, diumpamakan seperti seseorang yang menggunakan obat yang manjur. Apa maksud obat yang manjur? Obat yang mujarab. Kan? Pada waktu dan cara yang tepat sehingga obat itu bermanfaat baginya. Contoh, saya kata, saya ambil satu obat ini. Okay, orang tanya kan, Ustazah makan apa ya Ustazah? Kulit Ustazah cantik lah. Contohlah kan kata, kulit Ustazah cantik lah Ustazah, makan apa ya? Saya pun kata, Cik, saya makan obat ni Cik, bagus Cik obat ni. Cik makan gini-gini. Sebab itulah kulit saya putih sepuh, gebu-gebas. Kita pun cakap kita dengan Cik tu kan. Cik tu excited Cik. Cik pun pergi beli. Cik beli obat itu kan. Okay. Kita lihat begini. Lepas Cik beli obat tadi, Cik makan. Tapi dia tak jadi macam saya. Memang dia tak jadi macam saya pun. dia tak jadi macam saya. Apa kata Imam Ibn Qayyim di sini? Kemudian, orang lain menyangka bahawa dia dapat memperoleh manfaat yang serupa hanya sekadar memakai obat yang sama. Nampak ya? Orang pun beli. Kita share dekat IG kita, kita makan apa kan, kita guna ubat apa, jamu apa ke apa contoh kan, vitamin apa kan. Follower saya pun belilah, ikut, Sakinah makan ni, aku nak makan juga. Kita pun beli, pergi farmasis belilah berkotak-kotak, makan. Sebulan, 2 bulan, tak jadi. Tak jadi sebagaimana muka Ustazah Sakinah tu. Tak jadi macam dia. Apa Imam Ibn Qayyim kata? Orang begitu, dia cuma ambil sahaja obat itu, dia makan. Tapi dia tak menepati
sebagaimana orang yang pertama makan. Iaitu waktunya, caranya. Mungkin saya makan malam sebelum tidur. Tiba-tiba cik nak sangat putih, dia pergi makan lah. Hai. Dia pergi makan lah 1 hari sampai 5 botol dia telan. So, bukankah itu memudaratkan dia? Kemudian nak salahkan kita pula. Benda ni memudaratkan, bukan mujarab pun memudaratkan. Kau janganlah makan ubat ni. Sebab apa? Mungkin cara kita salah. So, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Ada orang A, dia ambil satu obat. Obatnya mujarab. Dia makan ikut pada waktunya, tepat dengan caranya dan sesuai dengan badan dia. Kan sesuai dengan badan dia. Kemudian, orang B, C, D, E, F, G sampai Z cuba untuk makan obat yang sama sebagaimana orang A makan tadi. Tapi mereka semua makan dengan cara yang berbeza. Tidak menepati sebagaimana orang A makan obat itu. Adakah kesannya akan sama? Mungkin tidak. Mungkin tidak, saya kata. Kesannya tak sama. Hal ini begitu juga dengan doa kita muslimah. Mungkin orang A, dia berdoa kepada Allah menggunakan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi dah pesan pada kita. Siapa yang doa dengan doa tersebut, insya-Allah Allah akan kabulkan doanya. Orang A, dia gunakan doa tersebut. Dia doa kepada Allah. Dengan doa itu, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan dia. Apa yang dia buat? Dia buat pelbagai macam amal soleh. Dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, nada suaranya bagaimana? Tadarru'an wa khufyah. Suaranya lemah lembut, rendah, jiwanya penuh kehambaan kepada Allah. Dia tinggalkan semua kemaksiatan. Dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Kan? Dan doanya adakah mengandungi sesuatu yang dosa dan berkenaan dengan memutuskan silaturahim? Tidak. Dia berusaha menepati semuanya. Bahkan dia juga berusaha mencari waktu-waktu yang tepat Allah kabulkan doanya. Sebagaimana yang telah kita bincangkan pada sesi yang kedua. Kita ada bincangkan berkenaan dengan waktu-waktu yang Allah kabulkan doa kita. Antaranya ialah di sepertiga malam. Mungkin dia bangun malam setiap hari di sepertiga malam itu berdoa kepada Allah dengan doa tersebut supaya Allah kabulkan doanya. Komplit muslimah. Semua syarat, semua adab dia tepati. Masya Allah, tabarakallah, cantik sekali. Kemudian dia kuatkan lagi dengan doa-doa yang Nabi ajarkan untuk menguatkan permintaannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doanya. Orang B datang kepada dia. Apa doa yang awak amalkan? Mungkin awak boleh kongsi kepada saya. Dia pun kongsikan dengan doa Nabi Yunus itu tadi. Orang B pun buat. Tapi dia buat tak sama sebagaimana orang A. Tak sama sebagaimana orang A. Kesungguhannya berbeza. Waktu yang dipilih juga berbeza. Masih lagi bercampur dengan maksiat. Masih lagi dirinya tidak diperbaiki. Tapi dengan harapan Allah kabulkan permintaannya. Adakah kualiti dan keadaan ataupun efek dan kesannya itu adalah sama sebagaimana yang A? Tentu tidak, muslimah. Tentu tidak. Sebab itu ia bukan semata-mata berkenaan dengan lafaz doa yang kita gunakan. Tapi bagaimana keadaan diri kita? Makna ada perkara-perkara yang lain yang perlu kita perhatikan. Ini namanya rahsia doa. Rahsia doa bukan hanya semata-mata terletak pada ungkapan lafaz yang kita panjatkan kepada Allah. Tetapi rahsia doa itu ada pelbagai. Dan ia berada pada diri kita sebenarnya. Jika kita benar-benar betul-betul kita ni nak jadi seorang muslimah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita. Usaha. Usaha apa?
perbaiki keadaan diri kita. Jadi muslimah yang taat kepada Allah. Jadi muslimah yang taat kepada Allah. Kalau dulu kita jarang buat perkara-perkara yang sunat, jarang bangun malam, jarang bersedekah, jarang berzikir. Bukan saja kata tak pernah ya. Kalau saya kata tak pernah tu kasar betul ayatnya. Tapi saya kata jarang. Jarang makna kita buat tapi tak banyak. Jarang. Tak selalu. Mungkin kita ni jarang buat perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Walaupun kita buat perkara-perkara yang wajib. Maka di sini, bila kita berada dalam satu keadaan yang benar-benar memerlukan kepada bantuan Allah, ingat muslimah, ianya sebenarnya adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Perbaiki keadaan diri kita. Bila kita tahu antara sebab, antara rahsia, ya, antara rahsia kejaplah. Ni aeroplan ni, dia mengganggu saya. So begini muslimah, bila kita tahu bahawasanya antara rahsia mengapa doa seseorang itu ataupun doa kita boleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita perbaiki diri kita, dekat kepada Allah. Kan? Dekat kepada Allah. Buat usaha untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Bukan doa orang kata touch and go kan? Tahu tak doa touch and go macam mana? Ustazah ni macam-macam istilah lah Ustazah hari ni. Touch and go pula dia keluar kan. Tahu tak doa touch and go macam mana? Lepas solat doa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kau kabulkan doa aku. Amin dah pula. Alhamdulillah. Macam tu. Habis dah. Lepas tu tunggu lagi isyak, tunggu lagi asar. Lepas tu isyak. Lepas tu maghrib. Doa ni, lepas tu maghrib tu isyak. Doa sama. Ya Allah kau tahulah apa aku nak kan. Doa, kabulkan doa aku. Habis je macam tu. Begitu. Itu tak berusaha muslimah. Itu namanya touch and go. Tadi saya kata dah touch, go, dah habis cerita. Allah tahulah apa aku nak. Macam tu. Ya maknanya tidak ada kesungguhan yang kita letakkan pada diri kita. Sebab tu tadi dia punya key dia ialah, kuncinya ialah apa? Perbaiki diri kita. Kesungguhan diri kita. Rasa takwa kita kepada Allah. Rasa harapan kita kepada Allah. Kan? Amal ibadah kita. Dia kalau kita perbaiki semuanya, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Ataupun begini ya muslimah, disebutkan di bawah ini. Lihat kepada contoh lain tentang kekeliruan yang diberikan kepada kita ya dalam perbincangan kita di sini. Dikatakan bahawasanya apa? Contoh lain dari kekeliruan mereka, kadang-kadang ada orang yang benar-benar berada dalam keadaan yang tersepit. Dia berdoa, tiba-tiba kebetulan masa tu dia dekat kubur. Kan? Dia doa. Ataupun kebetulan tiba-tiba dia dekat satu pokok besar ni. Masa tu dia jalan kat situ, dia doa kepada Allah. Kemudian, doanya dikabulkan oleh Allah. Ada orang dia nampak ataupun ada orang tanya, macam mana ya doa awak boleh kabul? Tak tahulah, hari tu saya doa dekat tepi kubur bapak saya. Tiba-tiba pula Allah kabulkan doa saya. Kita pun pergi doa dekat kubur bapak dia. Ini kadang-kadang kekeliruan orang. Ataupun orang tu kata, tak tahulah, saya rasa agaknya dekat pokok tu kan, saya doa pokok tu besar. Agaknya ada keberkatan pada pokok tu. Kita ni pun pergi doa dekat pokok tersebut. Bolehkah sedemikian? Saya rasa semua orang boleh jawab doa. Boleh jawab apa persoalan saya tadi. Bolehkah macam tu? Kita nampak orang doa dekat pokok tu kan, pokok besar. Adalah pokok tu menyeramkan. Banyak akar tangan dia gini-gini semua kan. Baguslah tu. Tangan gini semua. Kita pun, orang tu berkata, saya kebetulan lalu dekat pokok tu. Kemudian saya doa kepada Allah. Masa tu saya sedih sangat. Saya berdoa kepada Allah. Dengan penuh harapan Allah SWT kabulkan doa saya. Alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Yang kita dengar dalam cerita dia itu pokok. Kita tak dengar, okay, pada masa itu, kita tak dengar berkenaan dengan apa? Doa yang dia kata saya betul-betul mengharap kepada Allah. Kita tak dengar part tu muslimah. Yang kita dengar part apa? Pokok besar dekat sana. Kita dengar part tu saja. Tapi sebenarnya apa Imam Ibn Al-Qayyim kata di sini, Allah kabulkan doa dia bukan sebab dia doa dekat tepi kubur ayahnya ataupun sebab dia doa di pokok besar itu. Bukan begitu muslimah. Tapi kerana apa? Keikhlasannya, keadaannya terdesak, penuh-penuh berharap kepada Allah. Dan dia bukan sebab niat dia bukan nak doa kat situ pun, bukan sebab itu.
Kita pula yang pergi dengar cerita itu, kita yang dapat kisah itu, dia ceritakan kita cuma dengar 4 pokok aja. Kita pun pergi kat pokok tu kita doa. Ini kesilapan ramai orang. Itu yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya ini. So kita ni, ya Muslimah, kena faham begini. Doa yang dikabulkan oleh Allah, sekali lagi saya nak kata, dia bukan tentang semata-mata ungkapan lafaz doa yang kita pegang. Ataupun ungkapan lafaz doa yang Nabi ajarkan itu tadi. Bukan semata-mata itu. Ataupun tempat orang berdoa. Kan? Kita kata, oh doa kat Mekah tu, ya Allah, makbul. Apa ramai orang doa kat Mekah tu kan? Apa ramai orang doa kat Mekah? Apa doa kat Singapura ni tak makbul? Macam itulah kan? Kita fikir maknanya, doa ini dia bukan hanya semata-mata tentang tempat. Saya tak nafikan ya, Mekah, Madinah ni tanah haram. Tempat yang ada keberkatannya. Doa tu Masya Allah lah kan? Cuma kita jangan sesekali letakkan satu tempat, satu doa itu semata-mata untuk Allah kabulkan doa kita. Tapi sebenarnya antara rahsia doa itu selain daripada doa yang kita gunakan selain daripada tempat, apa kan, orang kalau pergi murah doa apa, saya daripada tempat dan sebagainya, tetapi bagaimana keadaan diri kita. Sebab itu penting Muslimah, koreksi terlebih dahulu diri kita ini bagaimana. Kesungguhan kita bagaimana. Kan? Kesungguhan kita bagaimana. Sebab itu ya, boleh masih masuk sikit tak? Pukul berapa sekarang? Okey, boleh. Sebab itu, kalau Ustazah nak masuk kepada seterusnya dijelaskan. Orang yang tadi kan, tentang contoh tadi tu, orang yang tadi yang berdoa, yang mana dia nampak orang tu doa di kuburan dan dia sangka doa itu terkabul kerana doa dekat tepi kubur tu lah. Macam tadi saya berikan contoh, mentang-mentanglah kita doa tepi kubur bapak kita, makbul, lepas tu orang pun pergi duduk tepi kubur bapak kita, pergi doa kat situ kan. Orang ambil pendekatan yang sedemikian. Tapi sebenarnya bukan itu. Allah kabulkan doa kita kerana apa? Kerana kesungguhan kita kepada Allah, bukan tempatnya. Jadi Imam Ibn Qayyim kata begini, dari mana tadi? Ia tidak tahu bahawa rahsia sebenarnya dikabulkannya doa tersebut justru terletak pada kondisi pemohon. Okey, maksudnya apa? Rahsia terkabulnya doa ia terletak pada keadaan diri kita Muslimah. Sebab tu tadi saya kata banyak kali, diri kita ni bagaimana? Okey, muhasabah diri kita ni bagaimana? Kemudian dia kata apa? Yang benar-benar tersepit dan kesungguhan. Kesungguhannya memohon kepada Allah. Sekiranya hal itu dilakukan di dalam salah satu rumah Allah, kalau kita doa dekat masjid itu pasti Imam Ibn Qayyim kata ia lebih baik daripada kita doa dekat pokok. Kan? Daripada doa kat pokok. So kita doa, masjid pun sekarang Ustazah nak doakan masjid tak boleh masuk dah Ustazah masjid tu kan. Nak masuk pun nak kena tunggu queue. Betul? Betul, tapi adakah semata-mata ia berkaitan dengan tempat? Sekali lagi saya nak katakan di sini. Kalau tak masuk masjid tak boleh doa? Macam mana? Kalau kita tak sujud dekat kapet masjid ni, doa kita tak dikabulkan oleh Allah? Sekali lagi, jika itu yang kita faham, salah konsep kita tentang doa. Salah konsep kita tentang doa. Dekat rumah kita pun kita boleh doa Muslimah. Sejadah kita kan, tak kira kita guna sejadah Nilofa ke, guna sejadah apalah kan, kita doa dekat sejadah kita tu. Allah kabulkan. Cuma persoalannya sekarang, diri kita bagaimana? Keadaan diri kita bagaimana? Kesungguhan kita bagaimana? Amal soleh kita bagaimana? Adakah kita masih lagi melakukan kemaksiatan? Jangan lupa apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Qudsi. Nabi kata begini kepada kita Muslimah. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis itu. Allah kata begini, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya." Selama mana hamba aku itu dia berusaha untuk dekat kepada aku. Kan bin nawafil hatta uhibbah. Dia usaha untuk dekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnahnya. Dalam hadis ini, Nabi tak kata dekat mana. Nabi tak kata dalam masjid. Nabi juga tak letak ke Mekah, Madinah sahaja. Ataupun tempat-tempat yang lain. Tetapi kesungguhan kita Muslimah untuk dekat kepada Allah dengan apa? Amalan-amalan sunnah kita.
Sehingga apa kata Allah dalam hadis kudusi itu? Hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepada dia. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, iaitu di samping amalan-amalan wajib kita. Kita indahkan lagi amalan wajib kita dengan kuatkan, indahkan lagi, cantikkan ia dengan amalan-amalan sunnah kita. Solat qabliyah, ba'diyah kita, zikir kita kepada Allah, sedekah, ini semua adalah amalan-amalan sunnah. Yang mana Allah kata, orang yang dalam keadaan yang sedemikian, dia usaha untuk dekat kepada aku dengan amalan-amalan sunnahnya, sehingga aku cinta kepada dia. Nabi kata begini, wa in sa'alani la'u'tiyannah. Jika dia minta kepada aku, pasti akan aku beri kepada dia. Jelas bukan? Masih lagi ia berbalik kepada bagaimana kondisi ataupun keadaan diri kita muslimah. Usaha kita ke arah pengabulan doa. Dia bukan hanya semata-mata tentang lafaz doa yang kita gunakan, ataupun semata-mata tempat yang kita doa, tetapi keadaan diri kita itu bagaimana? Keadaan diri kita itu bagaimana? So di sini, kita ni sekarang usaha, sebelum kita menyalahkan Allah, kenapa Allah tak kabulkan doa saya, hina sangat ke saya ni, kan kadang ada orang begitu muslimah. Kan? Hina sangat ke aku ni ya Allah sampai kau tak kabulkan doa aku? Kau tak sayang aku ke ya Allah? Kenapa kau tak kabulkan doa aku? Dah berpuluh-puluh tahun dah aku doa. Kenapa tak kabul-kabul juga? Kita ni, jangan kita persoalkan tentang hal-hal yang sedemikian. Yang perlu kita lihat ialah, fokuskan ialah sekarang ini, teruskan berdoa, kan? Teruskan berdoa. Dalam masa yang sama, perbaiki diri kita. Kalau kita belum dapat lagi apa yang kita doakan, ataupun doa kita belum lagi dikabulkan, pasti ada sesuatu yang telah Allah gantikan untuk diri kita. Itu yang kita yakin. Tapi adakah kita perlu berhenti berdoa? Tidak, muslimah. Sebagaimana Nabi Zakaria kita bincangkan pada minggu lepas, adakah dia berhenti berdoa meminta kepada Allah tentang zuriat walaupun rambutnya sudah beruban, walaupun dia tahu isterinya adalah mandul? Tapi adakah dia berhenti berdoa? Tidak, muslimah. Dia terus berdoa, minta kepada Allah dengan suara yang begitu rendah, dalam keadaan penuh pengharapan kepada Allah, minta kepada Allah. Akhirnya terbukti bukan, Allah kabulkan doanya. Kerana kesungguhan dia. Kerana apa? Dirinya yang begitu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Itu key dia, muslimah, kunci dia. So kita sekarang ini, saya nak ingatkan, walaupun saya dah ingatkan berkali-kali, tak apalah, walaupun dah berbuih mulut saya cakap tentang hal ini, bila Allah tak kabulkan doa kita, yakin muslimah, Allah tunda apa yang kita minta di akhirat kelak. Sebab itu yang Nabi SAW pesan kepada kita. Ingat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Tidaklah mana-mana muslim. Kita muslimah kan? Kita muslim kan? Kita beriman kepada Allah bukan? Okey, settle. Satu benda tu dah settle. Kita sebagai seorang muslimah, kita doa kepada Allah. Nabi kata, yang mana doa kita tidak mengandungi perkara-perkara yang dosa. Kalau kita minta zuriat, itu berdosa ke tidak? Tidak, itu benda yang baik. Minta terus kepada Allah. Kita minta jodoh kepada Allah, itu dosa ke tidak? Tidak, minta terus kepada Allah. Walaupun tak datang-datang lagi, walaupun umur dah 40, 50, doa terus kepada Allah. Jangan berhenti muslimah. Doa setiap hari kepada Allah. Sebab kita tahu apa yang kita minta, ia bukan perkara dosa. Kemudian adakah ia berkenaan dengan memutuskan silaturahim? Doa kita itu tadi? Tidak. Maka teruskan doanya. Nabi kata apa? Orang yang dalam keadaan yang sedemikian,
Tidaklah melainkan Allah berikan kepada dia dengan 3 keadaan. Maknanya kita ni berdoa kepada Allah, ada 3 keadaan yang Allah berikan kepada kita. Pertama, apa kata Nabi Muslimah dalam hadis ini? Nabi SAW pesan kepada kita. Pertama, Nabi kata, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Sama ada Allah akan kabulkan doanya dengan segera. Keadaan yang pertama. Kan Allah akan kabulkan doanya dengan segera. Kedua, Allah akan tunda untuk dia di akhirat kelak. Kalau dia tak dapat dengan segera, ini maknanya bila kita tahu ataupun bila kita ni dalam diri kita ni kan, kita dah tahu dah doa kita ni dah lama dah cukup lama dah kita doa kepada Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi belum kabulkan doa kita? Dalam situasi yang mana kita sudah perbaiki keadaan diri kita. Kita sudah melihat dan kita sudah mempercantikkan kondisi kita dari sudut kesungguhan kita, setiap malam kita bangun minta kepada Allah kan, dalam solat sunat tahajud kita berpuasa Isnin Khamis semua kan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kuatkan lagi, cantikkan solat kita dengan amalan qabliyah dan ba'diyah kita. Tapi doa kita masih lagi belum Allah kabulkan. Adakah kerana Allah tak sayang kita? Bukan begitu muslimah. Kemungkinan besar kita berada pada keadaan yang kedua. Apa keadaannya? Allah tunda di akhirat kelak. Allah tunda di akhirat kelak. Tapi, kalau Allah tak kabulkan dengan segera, kemudian Allah tunda di akhirat kelak, kita ada pada keadaan yang ketiga muslimah. Jangan lupa keadaan ketiga yang Nabi SAW sebutkan, iaitu Nabi kata apa? Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan tolak sesuatu yang tak baik yang ada pada diri dia. Atau saya nak mudahkan kefahaman tentang perkara yang ketiga itu tadi. Allah gantikan untuk kita sesuatu yang lebih baik kerana mungkin apa yang kita minta ia tak baik untuk kita. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Allah Maha mengetahui apa yang sesuai dengan keperluan kita muslimah. Jadi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab itu bila kita tak dapat apa yang kita inginkan, lihatlah, bukalah mata kita seluas-luasnya ini. Lihat apa yang ada di sekeliling kita. Bukankah banyak perkara-perkara baik yang telah Allah berikan kepada kita? Mungkin, saya kata mungkin, ianya adalah ganti daripada apa yang kita minta. Tapi adakah perlu kita berhenti berdoa? Tidak. Teruskan berdoa. Minta kepada Allah. Tadah tangan kita di hadapan Allah. Dengan kita sentiasa perbaiki keadaan diri kita. Kondisi keadaan diri kita itu lihat. Bagaimana keadaan kita? Perbaiki setiap masa. Kan? Allah nak beri peluang dan ruang kepada kita ni supaya jadi orang yang lebih baik. Jadi muslimah yang lebih salihah. Muslimah yang lebih taat. Supaya kita ni jangan semata-mata kerana kita nak doa kita dikabulkan oleh Allah, baru kita jadi baik. Bukan begitu muslimah. Okey, bukan begitu keadaannya. Kita ni bila kita doa kepada Allah itu tadi kan, ia adalah sesuatu, okey, ia adalah sesuatu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin sokol saya kata didik diri kita ini agar buat sesuatu kesungguhannya benar-benar ikhlas kerana Allah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Saya buka kepada sesi soal jawab jika sekiranya di sana ada. Okey, kita ada soalan daripada Puan Som di situ. Ustazah, adakah betul selagi kita berdoa yang baik-baik dianggap adakah betul selagi kita berdoa yang baik-baik dianggap ibadah dan dapat pahala?
Ya, bila kita doa yang baik-baik, ianya adalah ibadah dan ada pahalanya. Sebab doa itu adalah ibadah. Okey. Disebutkan bahawasanya doa itu adalah sebahagian daripada ibadah kita. Sebab tu kita tak boleh berdoa kepada selain Allah kerana ia adalah bentuk ibadah kita. Dan bentuk ibadah bila kita buat dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan yang lain? Kita ada daripada Fitri. Masya Allah Fitri, jumpa di sini juga. 3 hal yang Ustazah bicarakan tadi sama dengan konsep rezeki ya Ustazah? Ya betul. Kan? Sama juga. Sebab rezeki itu adalah perkara yang kita minta kepada Allah. Jadi apa yang kita minta kepada Allah tentang apa-apa jua perkara. Berkenaan dengan rezeki, jodoh, kan? Berkenaan dengan kebahagiaan dan sebagainya yang kita minta kepada Allah. Bila kita minta kepada Allah, ia adalah bentuk doa. Jangan lupa itu. Okey, ia adalah bentuk doa dan hal-hal yang berkaitan dengan doa, permintaan berkenaan dengan sama ada dunia berkenaan dengan dunia kita ini, dia seringkali berada pada 3 keadaan itu. So boleh juga, boleh juga kita masukkan tentang hal rezeki yang dah kita bincangkan di mana di Masjid Darul Ghufran. Di Masjid Darul Ghufran pada hari Rabu lepas. Okey, ada yang lain? Mungkin kita boleh ambil yang ketiga soalannya. Okey. Saya kira kita tidak ada lagi soalannya. Kalau tak ada soalan, Alhamdulillah juga. Okey, baik admin. Boleh kita tutup kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kefahaman, berikan kepada kita juga dengan kesihatan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita Allah berikan peluang dan juga ruang untuk bertemu di sesi yang akan datang. Baik muslimah yang saya kasihi semuanya, saya doakan juga ya semuanya sihat-sihat sahaja, jaga diri baik-baik, okey. Jangan mentang-mentang dah boleh keluar rumah ni, suka-suka hati je keluar kan. So jaga diri baik-baik. Baik, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.